Assalamualaikum, nama saya adalah Razlina binti Muhammad Sultan. Nombor matrik saya adalah 10 DIB 23F1034. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan gotong royong. Gotong royong memegang peranan yang amat penting dalam membentuk dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Salah satu kepentingan utama gotong royong adalah dapat memiliki peranan yang sangat penting untuk mempereratkan hubungan antara etnik dan mempromosikan keharmonian dalam masyarakat. Melalui gotong royong, etnik-etnik yang berbeza dapat bersatu untuk bekerja bersama dalam semangat saling bantu-membantu. Berikut merupakan kepentingan aktiviti gotong royong. Antaranya, aktiviti gotong royong menciptakan peluang bagi anggota berbagai etnik untuk berinteraksi secara langsung. Proses ini membantu menghilangkan stereotip dan prasangka yang mungkin ada di antara kelompok etnik kerana mereka bekerja sama dalam tujuan yang positif dan konstruktif. Selain itu, aktiviti gotong royong membangunkan kesedaran akan harapan masing-masing etnik dalam masyarakat. Ini dapat membuka saluran komunikasi yang lebih baik antara etnik serta membantu menghindari ketidakfahaman dan meningkatkan pengertian bersama. Di samping itu, gotong royong menciptakan platform untuk menghargai keanekaragaman budaya. Dalam proses bekerjasama, masyarakat dapat saling berbahagi tradisi, nilai dan adat istiadat masing-masing etnik yang dapat memperkaya pemahaman dan etnik dan memperkuat ikatan sosial. Selanjutnya, gotong royong menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap wilayah tempat tinggal. Ketika etnik-etnik berkolaborasi untuk meningkatkan kualiti hidup di lingkungan setempat, mereka cenderung lebih peduli terhadap keberlanjutan dan keharmonian masyarakat tersebut. Dengan demikian, melalui kegiatan gotong royong, masyarakat dapat membangun fondasi keharmonian yang kuat di antara berbagai etnik. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang damai dan inklusif, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah perbezaan budaya dan identitas etnik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah Akmal binti Halim. Nombor matrik saya 10 DIB 23F1032. Hari ini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang punca-punca remaja tidak menyertai aktiviti gotong royong. Punca yang pertama adalah disebabkan mereka mengalami kekangan masa. Kekangan masa dari segi jadual mereka yang padat, di mana pihak sekolah semestinya telah mengatur carakan pelbagai jenis aktiviti yang perlu disertai oleh mereka. Punca yang kedua pula adalah disebabkan kurang kesedaran. Kurang kesedaran ini berpunca daripada pihak kerajaan dan ibu bapa yang tidak memainkan peranan mereka untuk memberitahu atau menyebarkan manfaat-manfaat yang diperolehi apabila kita menyertai aktiviti gotong royong. Manakala punca yang ketiga pula adalah disebabkan remaja pada masa kini mereka lebih suka atau mereka lebih gemar bermain aktiviti secara atas talian atau permainan di mana mereka suka menyendiri. Okay, sekian sahaja daripada saya. Sejahtera, nama saya Purna Vidya Rubini, anak perempuan Prakash, nombor matrik 10 DIB 23F1002. Hari ini saya akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk menggalakkan amalan gotong royong. Aktiviti gotong royong telah menjadi aktiviti yang telah dilupai pada masa sekarang. Terdapat beberapa langkah untuk menggalakkan aktiviti gotong royong. Antaranya, ibu bapa boleh memainkan peranan dalam menggalakkan aktiviti gotong royong di kalangan generasi muda. Contohnya, ibu bapa boleh mengajak anak-anak mereka untuk membuat aktiviti gotong royong untuk membersihkan rumah pada setiap hujung minggu. Aktiviti gotong royong ini juga boleh dibuat dengan membersihkan kawasan luar rumah bersama-sama ibu bapa. Ibu bapa juga mestilah memberi nasihat kepada anak-anak mereka agar turut sama menjayakan aktiviti gotong royong di tempat lain. Selain itu, pihak sekolah dan pihak institusi tinggi juga boleh memainkan peranan dalam menggalakkan aktiviti gotong royong di kalangan pelajar. Contohnya, pihak sekolah dan pihak institusi tinggi perlu memastikan semua kelas mempunyai jadual bertugas harian bagi membersihkan kelas.
Pihak sekolah dan pihak institusi tinggi juga boleh menetapkan hari tertentu untuk aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah dan institusi tinggi. Masyarakat juga boleh memainkan peranan dalam menggalakkan aktiviti gotong royong di kalangan generasi muda. Sebagai contoh, pemimpin masyarakat boleh menganjurkan aktiviti gotong royong dan memanggil generasi muda untuk turut sertai. Golongan muda hendaklah diberikan kerja-kerja yang bersesuaian dengan mereka, sebagai contoh mengecat dan membersihkan padang permainan. Di samping itu, pihak kerajaan ataupun Kementerian Belia dan Sukan juga boleh memainkan peranan. Sebagai contoh, dalam setiap program yang dilaksanakan oleh mereka kepada generasi muda, mereka boleh memastikan bahawa aktiviti gotong royong menjadi sebahagian daripada program tersebut. Pihak Kementerian Belia dan Sukan juga boleh menggalakkan generasi muda untuk menganjurkan aktiviti gotong royong di peringkat kampung maupun di daerah. Selain itu, pihak Kementerian Belia dan Sukan juga boleh memberikan galakan terhadap aktiviti gotong royong yang dianjurkan oleh generasi muda ini dengan memberikan bantuan kewangan. Kesimpulan, terdapat beberapa cara menggalakkan aktiviti gotong royong di kalangan generasi muda dan saya pasti perpaduan kaum akan terjalin pada masa akan datang jika kita mendidik mereka dengan betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Janatul Azhar binti Karimza, nombor meter 10 DIB 23L 1021. Gotong royong dapat diartikan sebagai suatu sikap ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong-menolong dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan sukarela. Aktiviti gotong royong sebenarnya dapat menjalinkan dan memperkukuhkan semangat kejilanan. Kehidupan masyarakat sekarang kebanyakannya bertunjangkan materialistik dan individualistik sehingga tidak mempunyai masa untuk mengenali dan berpuai dengan jiran masing-masing. Melalui aktiviti sosial jiran-jiran tanpa mengira perbezaan bangsa dan agama akan bersama-sama menjalankan aktiviti gotong royong. Akan menemu bual Encik Anissa untuk bertanyakan pendapatnya berkaitan dengan aktiviti sosial seperti gotong royong. Baik, Encik Anissa. Nama saya Anissa Dini dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Pada pendapat saya, aktiviti gotong royong terdapat banyak faedah terhadap aktiviti gotong royong. Antaranya ialah kita dapat mengeratkan hubungan di antara satu sama lain, seperti hubungan di antara jiran kejiranan dan ahli keluarga. Selain itu, aktiviti gotong royong juga dapat memanfaatkan masa yang kita ada daripada kita meluangkan masa dengan melakukan aktiviti yang tidak faedah. Aktiviti gotong royong adalah aktiviti yang sesuai untuk kita meluangkan masa. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Anissa atas pendapat anda tadi. Okey, nama saya Nurjana binti Muhammad Nordin. Saya daripada Jabatan Perdagangan. Pada pendapat saya tentang aktiviti gotong royong ini, saya berpendapat ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim bersama kaum dan juga dapat meningkatkan perpaduan antara kaum, dan ia juga dapat memupuk keharmonian di dalam negara Malaysia ni. Seterusnya, saya berpendapat ia juga dapat mencipta kenangan yang manis sama-sama lah bila buat sesuatu pekerjaan. Kenangan tu akan terletak di dalam hati. Yang terakhir, saya akan menunggu Encik Tashini untuk menanyakan pendapatnya mengenai aktiviti sosial seperti gotong royong dapat mengeratkan hubungan antara etnik di samping menggalakkan keharmonian dalam masyarakat setempat. Selamat sejahtera, nama saya Darshin Krishnan dari Jabatan Perdagangan. Saya setuju. Sebagai contoh, apabila kita melakukan aktiviti gotong royong, kita akan bekerja dengan masyarakat berlainan kaum dan kita akan berusaha untuk membersihkan sesuatu kawasan tersebut bersama-sama. Hal ini mewujudkan kerjasama antara satu sama lain.